Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Kak Naili start dulu Hari ni muka surat 5 betul? Surat 5. Betul tak? Saya ni pula guna Quran lain. Sekejap. Saya rasa muka surat 5. Betul. Untuk Ya. ayat Kita 26. Okay, kita start ayat 25 Betul, ayat 25. Okey, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Anna lahum jannatin tajri min Jannatin ada alif. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Kak Naili, satu tempat dekat Zai tu. Rizqan, jangan rizqan. Satu lagi lam bunyikan. Ruziqana min qabl. Min samaratir rizqan tu ya? Rizqan. Min samaratir rizqan. Betul, Rizqan. Min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Min qabl. Min ruziqna min qabl. Okey, longgarkan sikit ba dengan lam tu. Okey, terus. Wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Wa hum fiha khalidun. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Boleh. Fama ambil balik yadriba mathalan. Yang first tadi okey, yad tu jangan lantunkan. Yadriba mathalan ma. يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به وما يضل به إلا الفاسقين.
Okey, sampai situ kan? 2 ayat. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Naili. Terima kasih. Okey, sama. Okey, Siti Hajar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها Ya. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Siti Hajar. Sama-sama. Okey, Kak Ruzlina. Boleh Kak Ruzlina? boleh salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Ya. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Ulang lagi sekali Kak. Dekat min thamaratir rizqan. Satu tanwin bertemu ra tu nipis. Zai tu jangan lantunkan. Min thamaratir rizqan qalu. من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Ya. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة Ya. وهم فيها خالدون Ya. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Ya. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به Dekat situ ada tanda mim tu. mim tak pasal. Waqaf lazim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Ya. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا Ya. وما يضل به إلا الفاسقين. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambung Kak Aziah.
Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات Wa'a tu tekan sikit. Amanu wa'a. Baru nampak ada beza hamzah dan ain tu. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات Okey. Ain tu betul dah tapi jangan panjang. Wa'amilus sa. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات Ya. Kalau berhenti situ ambil anna lahum. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Ya. كلما رزقوا منها من ثمرة Masuk ra sepenuhnya dan nipis. Samaratir rizqan qalu. كلما رزقوا منها من ثمرة Samara ra tafkhim thamaratir. Thamara. Tebal. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Boleh? Boleh? Qabl boleh. Terus وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة mutahharah tebal ta. ولهم فيها أزواج مطهرة Walahum fiha azwajum mutahharah. Jum tu dengung sikit lagi. ولهم فيها أزواج مطهرة Ya. وهم فيها خالدون Okay. إن الله لا يستحيي أن يضرب Sekejap kak. Yastahyi tu paling kurang 4. Masuk dah ya tu tapi dia tak cukup dengung. La yastahyi an yadriba. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا Ya. Boleh? أن يضرب Masuk sikit dekat gunnah tu. Jangan kalau tu dia masuk ya sepenuhnya kan. Yad. أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها Okey. فأما الذين Wa ammal. Mana fa. Fa'ammal. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم Annahul haqqu min rabbihim. Ra tafkhim. Ada ni Ustazah tak? Boleh ambil faya'lamu. فيعلمون أنه الحق من ربهم Okey. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله Ya. ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا. أراد الله بهذا مثلا Okey. يضل به كثيرا ويهدي Masuk waw tu dengung sekali. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. يضل به كثيرا
ويهدي به كثيرا. Okey tak Ustazah? Okay, boleh? وما يضل به إلا الفاسقين. Lagi sekali Kak, sin jelaskan dia punya sofir sin. Wama وما يضل به bihi panjang. وما يضل به إلا الفاسقين. Baru jelas sofir. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak. Sama Ustazah. Okey, Kak Nuridah, boleh Kak Nuridah? Mana Kak Nuridah? Okey. Nampak Ustazah? Nampak. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat Ya. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Ya. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا Samaratir tu nipis. Samaratir rizqan. من ثمرة رزقا قالوا Sekejap. Min samaratir. Cuba Kak Nuridah sebut samaratir. ثمرة رزق Dia kalau mulut kita bergerak dan muncung sikit kan, dia jadi samaratir. Dia jadi tebal, dia jangan muncung. Samaratir rizqan. ثمرة رزق. Jangan berhenti kat situ. Okey. Dah balik. Okey. Lagi sekali. Boleh ya? Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu Okay. qalu hadza alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha Ya. walahum fiha azwajun Ya gezai. Walahum fiha jangan walahum fiha azwajun mutahharah Ya. wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nuridah. Terima kasih Ustazah. Dia kalau ra nak ditarkibkan kan, jangan gerakkan bibir banyak sangat. Ke bawah ke atas ke nanti dia jadi tebal. Macam tadi itulah kan, samaratir tir. Bila gerak bibir tu dia jadi tebal. Samaratir riz. Bibir tak gerak dah. Samaratir. Okey. Yang dalam je. Ujung lidah. Okey Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey Akmal. Allah. Kita tengok orang.
Akma. Oh, Akma tak unmute. Atau tak dengar. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi tu kan pada bawah tu jelaskan. A'udzubillahi minasyai. Dia jangan laju. Bila kita baca laju macam a'udzubillahi minasy, tak dengar hi. Hi betul-betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Yeah. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. Dekat Ra cantik dah tu. Dekat Zai tu ada lantunan. Samaratir riz. Riz, jangan riz. Riz. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا Boleh. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Boleh. وأتوا بها متشابها Wa bihi mutasyabiha. وأتوا به متشابها Iya. لهم فيها أزواج Lagi sekali jaga Zai. Walahum fiha azwajum. ولهم فيها أزواج مطهرة Ya. وهم فيها خالدون Ya. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا Ya. ما بعوضة Ambil balik belakang sikit. Ayyadriba. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Ya. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Ya. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Akma. Akma dekat Zai tu tadi. Yang kena jaga kalau dia mati kan, jangan bunyi az, iz, uz kan. Satu lagi Akma, kalau macam dekat hujung tu kan mad arid li sukun, kita baca kan dia mati. Jangan terlalu menekan sangat. Contoh illal fasiqin. Macam dia ada sabdu. Jangan terlalu kuat. Illal fasiqin. Cukup. Illal fasiqin. Dia jangan in. Bismillahirrahmanirrahim. Baik-baik. Takut dia jadi sabdu. Bila sabdu tu maknanya kita tertambah satu huruf kan? Okey. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, Bonda Rogayah. Bonda punya line okey tak? Boleh. Okey. Right. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Laju now. Bonda cuba ambil balik. Anna lahum tu sebab ada 1, 2, 3, 4. 4 tempat dengung tu. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tak sempat nak selit tadi saya. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Ya. كلما رزقوا منها من ثمرة Dengar bonda. رزقا Min samarara tafkhim min samaratir. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا Okey. boleh Boleh terus. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Min qabl. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Okey. وأتوا به متشابها Ya. ولهم فيها أزواج Iha mat munfasil panjangnya paling kurang 2 paling kurang 4. baik, duduk. Hmm. ولهم فيها أزواج مطهرة Okey. وهم فيها خالدون Ya. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة Bonda ulang balik. Ayyad. Tak cukup dengung dia. أن يضرب مثلا ما بعوضة Dot tebal. Ma ba'udatan do. أن يضرب Ayyad. 2. Aduh, lebih dari 2. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها boleh Boleh? فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم Ya. وأما Fa الذين dulu. Betul-betul. Wah, bawah. Okey. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Ya. Saya ambil kat mana? Bihaza boleh? Fayaquluna madza. Ambil madza pun boleh. Fayaqulu pun boleh. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Boleh dekat madza tu mat munfasil lagi sekali. 4 harakat paling kurang. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Ya. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Ya. وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul azim. Okey, Kak Siti Aisyah. Ni aktif ni dekat MTAJ tu. Itulah dekat MTash. Mudah-mudahan nak belajar kan. Tak apa. Okey, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Ya.
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا Dipastekan lagi kat Siti Aisyah. Samaratir rizqan qalu. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا Dia tak boleh samaratir. Kalau baca samaratir, dia jadi tebal. Jangan gerak bibir tu. Samaratir. Tir. Maratir. Ulang lagi sekali ya Salah. Boleh. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا Samaratir rizqan. Riz. Heret kan dia sebab zai ni dia bersifat rakhawah, dia mengalir suara tu. Riz. Bila dia mengalir suara, dia tak sempat nak patah balik bunyi z tu. Rizqan qalu. rizqan Dia kalau berjalan secara lambat tu nampaklah kan, dia tak ada bunyi lantunan. Bila Kak Aisyah baca tadi bila laju tu dia melantun balik. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Okey, jelas. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج jaga zai lagi sekali. مطهرة. Walahum fiha jangan ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Siti Aisyah. Zai itu masih ni lagi ya Ustazah? Zai tu dia beranak. Dia beranak huruf tu. Dia kena pelan-pelan je, slow mo je kalau kita tak berapa mahir lagi kan. Mungkin kadang dia beranak tu sebabnya kita nak sebut huruf lain pula sebelah tu kan. Tu yang dia jadi macam tu. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Cikgu Ayu. Cikgu Ayu ni ke yang MCJ tu? MC Bukan. Itu Ustazah Nur Akidah Elias, saya panggil Ayu. Ni Cikgu Ayu lain.
Okey, Cikgu Ayu unmute. Okey. Semua tengah PDPR Abang dia baru habis ni, adik dia pula. Oh ya ke? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Boleh tak berhenti kat Ustazah? Boleh? Cuma ambil tak berapa comel sangatlah, ambil boleh wa amilus solihat. Okay. وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Anhar, angkat balik. Anhar tu dia memang rata sekata sebab dia huruf istifal ha alif tu kan. Tapi ra tu tafkhim. Naik balik. Anhar. Angkat atas ra tu. Okay. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Anhar. Anhar. أنهار. Okey, boleh. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا Kalau berhenti situ, قالوا sebab kat situ lam alif kan, mamnu' kat situ. Kalau berhenti dengan keadaan kita punya nafas habis tu tak apa, tapi kena ambil balik ya. Kalau lepaskan sikit daripada tu boleh. Rizqan qalu. Boleh. Okay, boleh try. Okey, lain sekali. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا Sekejap, saya betulkan sikit lagi. رزقنا. Sekejap, jangan banyak-banyak. Berhenti dekat qalu dulu, nak betulkan sikit lagi. Rizqan qalu. Tanwin tu bertemu qaf, dia pergi dekat tempat keluar qaf belakang. Qaf keluar pangkal lidah kan? Min thamaratir rizqan qalu. Qong pergi belakang pangkal lidah. Jangan bunyi nun lah. Okay. Min samaratir rizqan qalu hadza. Jangan rizqan, jangan lepaskan. Jangan, maksud saya jangan lepas dan lantun balik. Dia kena lepas suara lah. Rizqan qalu, berhenti kat situ dulu boleh. Okay. Berhenti dekat qalu Ustazah. Okay. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu. Ya. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. Jaga dot jangan bunyi ya dot. Ay yadriba masalam. Ay yadriba masalam. Jangan lantunkan. Jangan lantunkan dot tu. Ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن له الحق من ربهم. Mana tadi? Faya'lamuna annahul. Tak ada nalahul. Annahul je. Lagi sekali. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله
ماذا أراد الله بهذا مثلا. Berhenti kat situ ada mim. Waqaf lazim, waqaf yang dimestikan. Berhenti bihadza mathala. بهذا مثلا Ya. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا Ya. وما يضل به إلا الفاسقين. Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Terima kasih Ustazah. Cikgu Ayu. Sama. Okey, Nur Hadirah. Last Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا Lagi هذا sekali dekat tempat zai tu, tempat yang sama. Min thamaratir rizqan qalu rizqan, jangan heret rizqan. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Ruziqana min qabl. Tebal sikit. Qaf. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Okey. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة Boleh. وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih Hadirah. Lagu apa tu? Ras. Lagu Ros. Ros campur dengan Sikah. Wada. Na 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 na. Itu Sikah. Okey. Alright. Terima kasih. Okey. Sebelum saya masuk pada ayat seterusnya, ayat 27. Ada lagi tak yang tak baca? Saya rasa semua dah. Saya takut saya terlepas. Dah semua dah Kejap. User ni tadi siapa Lupa dah saya. Okey dah. Sorry. Dah gelap saya dah lupa user. Siapa user? Okey, saya dah tulis dah kat sini ajar. Alright. Okey, ada ya bunda. Kalau dia? kita baca obuluk ni tu wakaf lazim tu salah ke dosa betul ke belum? Taklah berdosa. Cumanya kalau tak tahu tu tak apa. Kalau tahu tu lebih baik berhenti sebab dia punya maksud tu sampai bihadza mathala tu dia dah memenuhi dah. Maksud tu dah sempurna lah kat situ. Dari sudut maksud. Okey. Boleh bunda? Boleh, terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, sebelum saya baca, tengok yang saya bulatkan dua tempat tu. Yang kebanyakan kita baca tadi itulah melantun tadi tu. Rizqan qalu. Ni jaga. Zai kan. Yang dia bunyi z. Itu namanya rukhwah. Dia terlepas suara
Kalau kita baca riz, suara dah lepas dah tapi dia tambah satu lagi sifat melantun. Itu yang tak boleh. Ataupun ada juga setengah orang yang baca min thamaratir rizqan qalu, dia nak menghilangkan, dia takut bunyi lantunan tu ada timbul, dia bunyi ris, dia dah jadi hampir sin. Sin tu dia lepas semua, dia lepas suara, dia lepas udara kan. Macam zai ni dia udara dia tahan, suara dia lepas. Riz. Tu yang dia nampak lebih kuat kepada suara. Bila huruf sin dia matikan, dia lepas suara dan udara. Jadi tu yang nampak tenggelam dia punya suara tu. Bila kita baca as, banyak udara kan, tapi suara dia dah jalan sekali. Macam zai ni suara sahaja. Itu yang dia kena bunyi jelas. Riz, riz. Okay. Lepas tu pada bulatan yang kedua tu, tajri min tahtihal anhar. Tah ni jangan baca tahtiha ataupun tah. Ada bunyi tah pun tak boleh juga. Sebab ha ni sifat dia sama macam sin, dia lepas banyak. Apa yang banyak tu? Angin lepas, suara lepas, tahti. Jadi dah lepas dua-dua, tak boleh patah balik. Maksud saya patah balik tu dia melantun lah macam kita bunyikan tadi tu. Semua nak lantun kan? Ni tak boleh. Ha tak boleh lantun, sin tak boleh lantun. Dia mana-mana huruf yang sifat dia terlepas kedua-duanya tadi iaitu udara dan suara, maka dia tak boleh dilantunkan. Okey. Baik. Saya sambung rakaman pada ayat 27. Sekejap Sekejap. Nampak pula handphone ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Ayat berapa tadi? 27. Okey. Okey. Kita
Masuk buku tajwid. Hari itu kita berhenti di 28 dah sudah kan? Masuk 30 saja. 30? Ya. Ha, Mahraj. kita dah habis 28. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda. Okey, kita tengok muka surat 30. 17 makhraj huruf. Yang kita ada sebut juga hari tu. Dekat awal tu sekejap. Tapi tak apa, kita masuk balik semula. Yang mana daripada huruf alif sampai huruf ya tu dia ada tempat keluar yang kena tahu, yang kita kena ambil tahu. Okey, dia ada berapa tempat keluar huruf? 17. Daripada nombor 1 yang bawah kat tekak tu kan, sampai kepada makhraj hidung tu. Cuba kita tengok dulu gambar rajah yang pertama di muka surat 30 belah atas tu. Itu digabungkan ke semuanya. Semuanya ada 17. Okey, kita tengok yang pertama. Nombor 1 hamzah dengan ha. Nombor 2 ain dengan ha. Nombor 3 ghain dengan kha. Itu bahagian halkum. Itu digabungkan dulu semua. Nanti kita akan tengok satu persatu pula. Okey, halkum ada 3 sahaja. Iaitu pangkal. Nombor 1 pangkal halkum. Nombor 2 tengah halkum. Nombor 3 hujung halkum. Kemudian pindah bahagian lidah. Dia ada 18 huruf. Tapi dia keluar berapa tempat? 10 tempat. Cuba tengok start daripada nombor 4. Nombor 4 tu satu huruf iaitu qaf. Nombor 5 satu huruf iaitu kaf. Nombor 6 3 huruf berkongsi rumah kat situ. Tempat keluar dia iaitu tengah lidah tu iaitu huruf jim, shin dengan ya. Seterusnya nombor 7 satu huruf iaitu lam. Nombor 8 satu huruf juga iaitu nun. Nombor 9 satu huruf juga iaitu ra. Lam, nun, ra ni dia bukan satu rumah dia lain-lain tapi dia berdekatan, berhampiran, dia berkawan lah, berjiran Okey, kemudian yang ke-10 tempat yang ke-10 pun berkongsi 3 huruf dalam satu kawasan ataupun satu tempat keluar iaitu ta, dal dengan ta. Ni dah bahagian depan-depan lah. Kemudian nombor 11 dha, zal dengan tha. Tu nombor 11. Okey, nampak Itu bahagian lidah juga. Okey, kemudian dia masuk nombor 12 tu dia pergi dekat mim, waw, ba dengan fa. Dia masuk dekat bibir. Tu yang dia letak bibir tu nombor 12, 13 tu, nampak? Belah kiri atas tu kan. Okey. Lepas tu mana tadi 14. 14 dia masuk pada lidah balik semula tu, susunan tu. Belah kanan tu kan nombor 14 iaitu huruf zai, sin dengan sad, dia berkongsi rumah. Kemudian nombor 15 tengah-tengah lidah sama ada tepi kiri atau kanan belah dalam tu iaitu dad. Itu masih lagi huruf lidah. Jadi itu yang dia ada 10 tempat keluar huruf lidah tu. Tapi dia ada 18 huruf. Mana-mana huruf yang kita tengok dia berkongsi satu rumah ada 3 huruf Seterusnya nombor 16. Kat mana kita nak cari 16? Okey, rongga mulut iaitu al-jauf, tengah-tengah belah dalam tu. Kat situlah keluarnya huruf alif, waw ataupun ya. Al-jauf Okey, seterusnya yang ke-17 huruf dia tulis kat situ hidung ataupun pangkal hidung, bukan pangkal hidung, makhraj hidung ni disebut batang hidung ataupun rongga hidung. Dia yang berkaitan dengan hidung lah. Ataupun senang dia nak sebut dengung. Dengung tu istilah tajwid lah. Kalau nak sebut sengau tu macam buruk benar pula rupa dia kan. Tapi itulah dia sebenarnya. Sengau kan. Sebutan huruf nun, sebutan huruf mim, naik ke hidung tu disengaukan. Contoh macam tadilah bacaan kita mau, miu ataupun maya. Dia bukan sekadar lalu pergi dekat ya je. Bukan sekadar lalu pergi dekat waw je. Tapi dia kena melalui bahagian khayshum dulu iaitu hidung tadi, makhraj dengung baru pergi dekat huruf waw atau ya tersebut. Itu secara keseluruhan. Maka daripada semua ni tadi ada halkum, lidah, bibir, rongga mulut dan hidung kita ataupun khayshum ni keluar daripadanya 17 tempat. 17 tempat keluar huruf. Ni yang kita nak kena
hafal sikit lah. Sebenarnya sikit lah, tak banyak pun. Sebab apa kena hafal? Kalau tak hafal nanti kita tak boleh nak bayangkan huruf tu keluar kat mana. Bila kita tak boleh nak bayangkan keluar huruf tu kat mana, macam mana kita nak mengenali dia dari segi sifat pula? Nak kenal sifat mesti kena tahu huruf tu keluar kat mana dulu. Baru kita boleh sebut dengan betul, barulah sifat tu berjalan satu persatu pada huruf yang kita sebut. Okey, baik. Cuba kita tengok secara terperinci. Yang pertama bahagian makhraj halkum bawah tu. Dia dah pecahkan. Okey, dia dah pecahkan. Nombor 1 hamzah ha, nombor 2 ain ha, nombor 3 ghain kha. Mesti pastikan hamzah dengan ha tu sebutannya dipangkal, mesti. Kita baca as-sama, kan? Kita matikan hamzah. Dia duduk di bawah sekali. Kita rasa macam dekat dalam, memanglah kat dalam. Sebab sebelum tu adalah alif. Alif tu kan huruf al-jauf. Dia berlega dulu dekat dalam mulut kita. Selagi tak habis bunyi hamzah, selagi tak pergi dekat hamzah, selagi itulah dia berlega dalam mulut. Bila masuk je hamzah tadi, dia pergi dekat nu bawah sini. As-sama. Mati terus. Tu nanti kita akan cerita pula bahagian sifat dia. Okey, itu hamzah. Sama juga dengan ha. Katalah ha, huruf hujung kalimah dia fi. Lepaskan angin tu kan pada bahagian pangkal halkum ataupun disebut pangkal dada pun ada juga. Bila kita letak tapak tangan kita kat dada tu kan dia ada vibrate. Itu ha. Bila kita baca berbaris pun sama juga. Ha, hi, hu, ah. Dia ada vibrate. Tapi bila masuk ha, dia dah tak ada vibrate dah. Sebab dia tak kena dekat pangkal. Dia dah pergi dekat tengah. Kalau ha, ada vibrate. Sebab apa hamzah tak ada vibrate? Itu beza dari segi sifat hamzah dengan ha tu sendiri. Ha ni dia ada vibrate sebab dia ada melepaskan udara dan suara tadi. Hamzah ni dia sebaliknya. Dia tahan suara, dia tahan udara. Okey, seterusnya naik atas sikit iaitu huruf ain dengan ha. Dia ada sedikit tekanan berbanding dengan huruf ha dengan hamzah tadi. Kalau ha dengan hamzah letak saja dia bunyi dah. Kalau ain dengan ha ni kalau letak saja dia tak bunyi. Dia lalu kat pintu je. Dia kena masuk dekat tempat keluar ain dengan ha. Dia tak boleh lalu. Kalau lalu dia akan jadi a'lamu tu dia akan jadi a'lamu nanti. Dia akan jadi hamzah. Dia lalu kat pintu luar kan. Tekan sikit. Itu cerita pula nanti sifat dia kemudian. Kemudian ha tekanan dia sama macam ha. Angin. Dia melepaskan angin dan melepaskan suara. Tapi kuat sikit. Kalau tadi dia terasa dekat bawah. Sekarang ni bila kita dah tekan dengan kuat ha tu, ada vibrate lagi tak dekat bahagian tekak ataupun dada kita? Tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada dah. Dia punya angin apa orang panggil pedas kat tengah-tengah tu. Itulah dia ha, pedas. Okey, seterusnya yang ketiga ghain dengan kha. Ni hujung halkum, dah dekat-dekat dengan pangkal lidah kita. Bila kita menyebut tu ada orang kata apa mengelegak bunyi dia. Ya lebih kurang lah. Ikutlah macam mana pun kita punya bahasa janji dia punya sebutan tu bunyi keluar kat situ. Macam pagi-pagi kita nak keluarkan kahak tu kan. Tu kha. Kalau ghain ni jangan keluar angin. Beza ghain dengan kha ni, kha keluar angin, ghain ni dia keluar suara. Jadi bila matikan itu yang ghain ni dia tak boleh lantun. Macam mana pun cerita pasal berkenaan dengan makhraj ni dia akan keluar juga sifat tak banyak sikit. Okey, tu ada beza sikit. Janji kedua-dua huruf ni kita dapat rasa dia keluar tempat yang sama. Sama tak tempat keluar dia? Kalau kita matikan dia akan sentuh tempat yang sama iaitu hujung halkum. Tapi dia ada perbezaan bunyi, nanti kita bincang untuk bahagian sifat dia. Kenapa dia punya bunyi beza. Okey, itu bahagian halkum. Kemudian kita pindah ke bahagian yang kedua iaitu muka surat 31 iaitu makhraj lidah. Banyak lidah ni yang kita nak kena faham betul-betul. Sebabnya fungsi lidah ni daripada pangkal, tengah, tepi, hujung ke bawah semua. Okey, kita tengok daripada nombor 4. Sambungan yang 3 tadi, halkum 1, 2, 3. Nombor 4 kita tengok huruf qaf. Hampir dengan huruf kha ataupun ghain. Kalau kita sebut huruf kha dengan qaf kan sebelah-sebelah je bunyi dia. Kha, qa. Katalah kita bariskan dua-dua tu dengan baris atas. Yang pertama tadi kha. Kha, qa. Dekat. Tapi dia punya tempat keluar qaf ni atas sikit daripada kha. Kita boleh rasa Siapa dapat rasa?
Kho, ko. Dia hampir. Okey. Kemudian nombor 5 kita tengok nombor 5 apa? Masih lagi di pangkal apa disebut pangkal lelangit, pangkal lidah naik ke lelangit. Tapi pangkal lidah yang ke depan sikit daripada makhraj qaf, keluar daripadanya huruf kaf. Jadi kat situ dia jadi ringan. Ka. Tadi ko, ka. Ko, ka. Even kita matikan pun sama. Qaf tu dia tebal. Dia ada lafaz tu lain tebal tu sebab sifat. Kaf tu dinipiskan. Ak, ka, ak. Ko, ako. Dia berlari sedikit daripada pangkal lidah ke depan sikit. Tapi kaf tadi masih lagi dikategorikan pangkal lidah. Cuma di hadapan. Maknanya pangkal lidah tu tempat dia agak luas lah. Okey, baik. Seterusnya yang keenam, kita masuk tengah lidah. Jim, shin dengan ya. Dia berkongsi tiga beradik ni. Bila kita sebut, dia akan menaikkan lidah yang tengah ke lelangit. Katalah kita baca dengan baris dulu. Ja, sya, ya. Perasan tak lidah tengah kita yang terangkat ke atas? Terangkat sama ada dia melekat ke tak melekat kan, itu cerita pada sifat nanti. Yang penting kita tahu bergeraknya lidah tengah kita ke langit itu adalah tempat huruf jim, shin dengan ya tadi. Okey. Seterusnya nombor 7 lam. Dia berderet tu 7, 8, 9 tu dekat-dekat. Bila kita matikan kita dapat rasa pergerakan lidah kita dari lam pergi dekat nun, pergi dekat ra depan. Lam belakang Kalau kita letak hujung lidah kita ni dekat-dekat belakang gigi apa sebut ni? Gigi kapak. Gigi kacip kan? Letak lam untuk hujung lidah dekat gigi kacip tu dia jadi tebal sikit bunyi lam dia. Al. Dia jangan baca al. Tu belakang gigi kan? Nampak tak? Al. Jangan. Belakang lagi. Sebab tu lidah tu tengah jim shin ya, tak lama lepas tu ke depan sikit lam. Al. Dia macam seolah-olah hujung lidah kita ni dia belok ke belakang sikit. Baru bunyi lam tu nipis, comel sikit bunyi dia. Dia bukan al. Al. Belakang sikit. Lepas tu barulah sebutan an, depan sikit. An. Al. An. Ar. Dia berderet. Lam, nun dengan ra dulu. Nampak tak dia punya perubahan kedudukan tu? Lidah kita bergerak daripada al, an, ar. Al, an, ar. Dia ada sedikit bergerak sampai depan. Tu 7, 8 dan 9. Sebab apa saya sebut sekali arung ni? Sebab yang ini ada khilaf ulama, ada sebahagian ulama, tapi dia tak masyhur lah. Maksud tak masyhur ni dia tak gunakan. Ada sebahagian ulama kata lam, nun dengan ra ni satu tempat. Tapi sebahagian ulama lagi lam, nun dengan ra ni lain-lain tempat. Tapi dia berdekatan. Dia berderet kat situ. Tapi yang kita guna pakai yang mana? Setiap satu rumah tu satu huruf sahaja, iaitu lam lain, nun lain, ra lain. Sebab tu dia ada nombor 7, 8 dan 9. Okey, seterusnya kita tengok nombor 10. Kita bawa pergi ke depan, iaitu huruf ta, dal dengan ta, iaitu hujung lidah belakang gigi. Dia berkongsi 3 huruf ta, dal, ta. Semasa kita menyebut huruf tu serentak, berderet tu, pastikan hujung lidah kita betul-betul kat belakang gigi tu. Samalah dia bulatkan dekat gambar tu. Jangan kita ubah. Selalunya kita akan ubah yang mana? Dal tu. Ta, dal, tiba-tiba hujung lidah pergi kat tempat lam. Dal kat tengah kan? Betul tak? Kalau kita betul-betul fokus, kita dah tahu dal tu hujung lidah dekat gigi belakang, insya-Allah kita akan sebut kat situ lah. Tapi kebanyakannya sebelum-sebelum ni mesti ada yang baca ta, dal belakang. Termasuklah saya pun macam tu juga dulu, janji bunyi je. Dal hujung lidah belakang gigi, bukan dekat lelangit keras atas. Dia sama, ta, dal, ta. Ada sifat yang berbeza lah antara mereka bertiga ni. Okey, seterusnya kita pindah nombor 11. Hujung lidah keluarkan sedikit dekat gigi atas. Gigi atas bahagian hadapan, iaitu gigi kacip tadi. Keluar daripadanya 3 huruf, iaitu dha. Keluarkan hujung lidah tu. Dha, zal, sa. Tiga-tiga keluar. Tapi ada kelainan bunyi. Ada bunyi tebal, ada bunyi nipis. Itu bahagian sifat dia. Yang penting tiga-tiga ni kita mesti bunyikan dalam keadaan sama dia punya kedudukan lidah tadi. Keluar tiga-tiga. Dha,
Zal, tha. Mesti pastikan keluar. Jangan ada satu keluar, satu lagi tak keluar, tak boleh. Dah namanya tempat keluar tu sama, mestilah dia pergi kat tempat yang sama. Okey. Baik. Seterusnya lepas nombor 11, tadi kita terus pergi nombor 14, iaitu gigi bawah sebab dia melalui bibir tu dia dah letak nombor 12 dengan 13 kan. Okey, nombor 14, zai, sin dengan sod. Yang mana hujung lidah kita pergi dekat gigi bawah. Yang dititikkan zai, sin, sod tu gigi bawah. Macam mana kita sebut zai, macam mana kita sebut sin, macam mana kita sebut sod, semua kedudukan lidahnya sama. Samalah macam saya sebut tadi, tebal nipis tu apa? Sifat dia kemudian. Okey, jadi kita matikan ataupun kita bariskan. Az, as. Lidah tu cuba kita latih jangan diletak kat tempat lain. Masa kita sebut tiga-tiga huruf ni sama kedudukan lidah dia. Cuma bunyi je lain. Az. Kat bawah semua lidah. As, semua kat bawah. Okey. Saya nak tanya, ada tak di antara kita yang dia menyebut ataupun belajar tajwid ni sebutan huruf zai, sin dengan sod ni dia ada tahu pada buku-buku tajwid yang lain, ada yang tulis kat gigi atas, ada tak? Ada. Okey. Kalau tak ada, saya cerita sikit. Ada setengah buku dia tulis lidah kita pergi dekat gigi atas. Ada setengah buku tajwid dia kata lidah kita pergi kat gigi bawah. Dua-dua boleh. Ini pun ada khilaf juga. Tapi yang masyhur atau diguna pakai kebanyakannya disebut dalam buku lidah kita yang ujung tu pergi ke gigi bawah. Yang selalu kita guna pakai yang ni lah. Sebab tu dia letak arrow kat situ pada gigi depan yang bawah. Okey, baik. Seterusnya, sekejap. Okey, seterusnya kita pergi nombor 15 yang huruf terakhir pada bahagian lidah kita iaitu huruf dad. Huruf yang paling sukar, huruf yang paling susah. Yang ini pun ada khilaf ulama juga. Ni untuk pengetahuan kita sajalah. Ada yang kata jim, shin dengan ya tu keluar tengah lidah pergi kat lelangit. Dad pun ada juga sekali dengan dia. Ada yang kata tidak. Tapi kita diasingkan kita dah tahu dah yang asalnya iaitu dad, huruf tengah lidah. Tengah lidah tapi sama ada kiri ataupun kanan. Faham maksud saya tak? Dia tengah, tengah tapi bukan tengah sini. Dia akan pergi sama ada kiri ataupun kanan lidah. Tapi bahagian tengah lah, bahagian tengah sini. Tu maksud dia. Jadi dia tak boleh ambil sama macam jim, shin dengan ya. Jim, shin dengan ya tu memang betul-betul kat tengah lidah. Kan? Tapi dot dia tak boleh semata-mata tengah. Sebab dot ni dia merangkumi banyak kawasan dekat lidah kita ni. Pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, sampai ke depan lidah pun dia naik juga. Itu specialnya dot. Special dot dan susah juga nak menyebut huruf dot. Okey. Okey, jadi kat situ ada 10 tempat kalau kita kira daripada qaf, kaf. Qaf 1, kaf 2, jim, shin, ya 3, lam 4, nun yang kelima, ra yang keenam, ta, dal, ta yang ketujuh, seterusnya apa tadi, dha, zal, sa yang ke-8, zai, sin, sad yang ke-9, dad yang ke-10. Itu maksud dia ada 10 tempat tapi ada 18 huruf sebab ada 4 rumah yang dia berkongsi 3 huruf. Yang lain tu semua satu-satu. Ingat apa yang 4 rumah tadi? Jim, shin, ya, ta, dal, ta, dha, zal, sa, zai, sin, sad. Okay. Alright, baik. Habis untuk bahagian makhraj lidah. Kita terus masuk pada makhraj bibir. Makhraj bibir tak banyak dah. Begitu juga dengan makhraj rongga mulut, al-jauf ataupun makhraj hidung, tak banyak dah. Sebab apa? Sebab lidah dah conquer semua. Okey. Jadi kita tengok makhraj bibir tinggal 2 bahagian sahaja. Kenapa dibahagikan kepada 2? Yang pertama nombor 12 tu dia ambil kedua-dua bibir. Tapi nombor 13 tu dia ambil satu bibir je. Faham tak maksud dia? Cuba kita tengok huruf mim, waw dengan ba menggunakan kedua-dua bibir atas dan bawah. Mim kita baca, kita sebut mesti ditutup bibir kan? Ma. Kalau kita nak baca dengan keadaan membariskan daripada tutup, dibawa keluar, dia buka. Tapi kalau kita nak matikan dari luar, kita tutup dia. Nampak? Kan? Im,
Sama juga dengan ba. Ba ni huruf yang menggunakan kedua-dua bibir yang dikatup. Sama dengan mim tadi. Sama ada terbuka dulu, kemudian katup, ataupun katup dulu, kemudian buka. Sama. Katup buka tu maksudnya kalau huruf tu berbaris ataupun matilah. Okey, lepas tu waw pun sama. Masih lagi menggunakan dua bibir. Tapi dia tidak ditutup. Waw ni huruf dia sama ada nak menyebut dengan baris, dia kena muncung dulu. Ataupun nak matikan, dia akan muncung kemudian. Contoh nak baris, contoh macam ni saya sebut. Wa. Kan dibuka, tapi sebelum buka tu dia muncung dan bulat kan. Wa. Ataupun nak matikan. Au. Wa. Au. Gitulah. Mana ada orang baca wa tiba-tiba terbuka aje. Wah. Macam mana tak cantik lah bunyi wow. Wa tu mesti kena muncung dulu. Okey. Seterusnya kalau pada huruf yang ke-13 tu, nombor 13 tu fa, itu tidak kena bibir atas pada bibir bawah, tapi gigi atas kena pada perut bibir bawah. Af, fa, af, tak dengar pula. Af, fa, gigi atas bibir bawah yang belah dalam tu perut bibir. Jangan baca af, jangan keluarkan giginya. Okey. Itu bahagian makhraj bibir, tak banyak, hanya ada 4. Dan dibagikan kepada 2. Menggunakan kedua-dua bibir dan satu lagi menggunakan hanya satu bibir. Okey, seterusnya muka surat 32 iaitu bahagian rongga mulut. Rongga mulut ni samalah al-jauf yang saya sebutkan tadi, iaitu dia berkait dengan huruf mad, iaitu alif, waw dan ya. Kat mana dia duduk? Dia duduk berlega di dalam kawasan rongga tekak sampai ke bahagian mulut kita. Yang diwarnakan biru bahagian tekak tu sampai ke dalam bahagian mulut kita, itu dinamakan al-jauf. Jadi bila kita baca ataupun sebut apa-apa huruf mad dalam ayat yang kita sebut tu, contoh wa ma, itu al-jauf, dia berlega dalam mulut. Alladzina kafaru, itu pun berlega dalam mulut. Sama juga dengan zal, ya, zi. Saya contohkan je lah iu tu kan. Allazi auhayna, contoh allazi. Itu semua huruf al-jauf. Bila dikata al-jauf, jangan melebihi daripada bahagian al-jauf tersebut. Maksudnya jangan melebihi tu, jangan kita naik ke bahagian gunnah lah. Kadang kita ni terikut-ikut. Salah tu tidaklah, janganlah terikut-ikut sebab kita dah belajar bahagian makhraj kan. Makhraj al-jauf tu memang kawasan situ saja, jangan melebihi. Kalau melebihi contoh allazi auhayna ilaika kama, ada juga setengah orang yang baca dengan dengung. Kita selalu cakap orang Arab ni baca dengung. Yelah, orang Arab ni dia mancung, dia punya ruang tu besar. Kita baca ikutlah pada apa yang kita dah belajar. Makhraj al-jauf adalah di bawah daripada hidung. Jangan melebihi paras. Bila melebihi paras, dia akan baca dengan sengau semua tempat. Senang cerita sengau semua tempat lah. Kita ni nak ikut sengau orang Arab baca. Orang Arab baca sedap. Kita baca jadi lain nanti. Okey, itu bahagian rongga mulut atau al-jauf. Dan yang terakhir iaitu bahagian makhraj hidung. Kat situ dia hanya tulis kat situ dengung sahaja kan. Itu umum lah. Dia tak bagi secara terperinci. Boleh kalau nak tambah sikit. Dia berkait dengan huruf nun, nun mati, mim mati, nun sabdu, apa lagi? Mim sabdu dan tanwin. Ada berapa? 7 tu. 7 benda tu. Jadi ni saya sebut saja dulu. Nun mati, mim mati, nun sabdu, mim sabdu. Tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah. Maknanya dia ada berkait dengan apa-apa hukum lah. Contoh macam nun sabdu, mim sabdu tu dia berkait dengan wajib al-gunnah kan. Kalau nun mati, mim mati tu dia bergantung juga. Nun mati, mim mati ni yang first kali kita kena dengungkan adalah pada hukum idgham ma'al gunnah ataupun ikhfa hakiki. Betul tak? Nun mati. Kemudian nun mati yang diizharkan ataupun tidak dibaca dengan dengung adalah izhar halqi. Itu pun tetap ada gunnah juga tapi tidak ditekan sampai 2 harakat dengung. Itu maksud dia. Janji dia pergi dekat bahagian hidung. Kalau mim mati yang berdengung adalah mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Kemudian kalau mim mati yang bertemu huruf yang tidak dengung, mim yang bertemu selain mim dengan ba iaitu izhar syafawi. Itu pun masih dikategorikan ke tidak?
Mim mati bertemu dengan ta contohnya. Mim mati bertemu waw contohnya. Amwata. Dikira gunnah ke tak? Dari sudut hukum dia tak ada gunnah. Tapi dari sudut sifat dia yang semula jadi tu dia ada gunnah dia. Yang tak bolehnya kita baca amwata. Tu tak boleh lah. Tapi masa kita melalui jalan mim kepada waw tu amwata. Tetap ada sebenarnya. Nampak? Even mim tu berbaris. Ada tak bunyi gunnah? Ada. Nun. Anzalna. Ada. Tapi sangat sedikit kan. Itu yang paling bawah sekali. Itu dia termasuk dalam tingkatan ataupun tabaqat gunnah sebenarnya. Okey, baik. Okey, habis untuk bahagian makhraj. Ya, bunda. Yang guna ni hidung makhraj ni kan, dia punya dengung tu ada tahap-tahap dengung juga kan? Ada. Itu yang saya sebut tadi. Yang paling tinggi tahap dia adalah nun sabdu, mim sabdu. Yang kedua nun mati, mim mati. Kemudian yang ketiga nun mati, mim mati yang izhar. Kemudian yang keempat nun yang berbaris. Tapi nun mati tu kalau iklab, bukan iklab, ni ifa kan? Dia tengok pada huruf yang kalau ada dekat dengan makhraj dia kena tinggi. Betul ke Ustazah? Kalau yang macam qaf tu sebab dia urut istilah kena tebal. Betul. Nanti kan bunda kita belajar belakang ni bahagian ikhfa hakiki yang dia bertemu huruf tebal, dia bertemu huruf nipis. Ada, semua ada dalam ni. Jangan risau. Okey, boleh bunda? Tapi soalan bunda tu betul lah. Jangan kita baca ikhfa tu bunyi 15 huruf tu sama je semua. Bunyi dia tak sama Dalam ikhfa tu dia ada huruf isti'la ada 5. Tu kemudian tu nanti jauh lagi kan. Takut nanti confuse. Sekarang ni kita cuba fokus semua sekali pada makhraj huruf. Daripada alif sampai ya. Kita nak tahu kat mana makhraj huruf ba, kat mana makhraj huruf ta. Dia kalau bab makhraj ni kan, katalah tak adalah exam, cuma cerita je. Kalau kita nak menghafal kedudukan makhraj ni ikut pada buku semata-mata susah kita nak hafal. Kadang-kadang ayat dia tu macam kita rasa tak apa faham. Tapi ikut pada apa yang kita dah belajar, contoh kalau kita kata hujung lidah, katalah huruf ta, huruf ta. Kat mana tempat keluar huruf ta? Hujung lidah. Pergi kat mana? Pergi dekat pangkal gigi atas bahagian hadapan. Cukup lah. Ikut fahaman kita je. Kadang-kadang yang dalam buku tu betul lah tu, samalah macam apa yang kita sebut tadi. Cumanya kadang-kadang ayat dia tu terlalu panjang. Jadi kita rasa macam stresnya nak menghafal. Dia tak payah hafal. Makhraj ni dia lebih kepada pemahaman. Sebab tu saya kata tadi bila kita bertalaki menyebut huruf tu pastikan huruf yang kita sebut tu tepat, betul supaya kita boleh tahu kat mana makhraj huruf tersebut. Kalau sebut tu betul dan tepat kat tempat tu, insya-Allah kita boleh keluarkan makhraj tu dengan tepat. Tapi kalau kita sebut dah tak betul kan, contohlah kita sebut dal, yang selama ni kita tahu dal kita sebut je hujung lidah dekat lelangit. Kalau kita masih teruskan menyebut dal tu belakang kat lelangit, contoh qul huwallahu ahad, confirm kita akan kata makhraj dal adalah hujung lidah di lelangit keras tengah. Confirm kita akan cakap macam tu kan. Kalau kita tak tahu dia punya makhraj yang sebenarnya. Rupanya dal hujung lidah di mana? Di belakang gigi atas bahagian hadapan. Macam tu. Maknanya kita nak kena betul-betul tepat. Tapi semua huruf tu tak adalah semuanya tak betul kan. Ada mungkin kadang-kadang ada dalam 1-2 huruf saja yang tak berapa tepat. Sebutan je. Okey, sekejap Okey. Okey, baik. Habis bahagian makhraj huruf. Sebelum kita masuk pada bahagian kalau kita tengok di muka surat 33 tu, kat situ dia baru dia keluarkan makhraj halqum. Kemudian nanti kat sebelah kiri tu dia tulis sifat dia apa.
Kita dah belajar sifat dulu kan hari tu. Nanti kita akan gabung lah. Maknanya start daripada muka surat 33. Kita akan sebut satu-satu huruf. Kita akan pastikan huruf tu betul tak makhraj dia keluar kat bahagian tu. Lepas tu tengok pula susunan sifat huruf dia. Dia sebenarnya ada cara untuk kita mudah menyusun sifat huruf. Ada cara saya terangkan sikit hari ni sebelum kita tutup ni. Formula lah, formula. Sebab ada setengah orang ni dia rasa macam beratnya sifat huruf ni, betul tak? Susah nak hafal kan. Selalunya bab-bab dengung ni senang. Bab-bab sifat huruf ni aduh termasuklah saya dulu. Saya nak menangis. Tapi kenalah juga belajar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan ni kadang-kadang. Sekejap. Okey, kalau kita tengok bahagian makhraj halkum dulu. Kita tahu dah makhraj tadi saya dah sebut di awal-awal tu. Dia keluar ataupun dia terhasil apabila menekan suara ke hujung kerongkong pada tapak lidah. Hujung kerongkong tapak lidah tu maksudnya pangkal lah yang saya sebut tadi. Pangkal halkum ataupun di pangkal dada yang mana kita sebut tu. Dia letak di bawah sekali hamzah tu. I, U. Dia matikan baru kita dapat rasa hamzah tu pergi dekat pangkal. Kemudian cuba kita tengok belah kiri tu dia ada 5 sifat. 5 sifat ini bermakna dia hanya bergantung pada sifat berlawanan sahaja. Ingat sifat berlawanan ada berapa? 10 kan? 5 lawan 5. Jadi kalau kita tengok huruf tu ada 5 sahaja sifat bermakna dia tidak ada sifat tunggal. Contoh macam hamzah. Hamzah ada berapa sifat kat situ? 5 sahaja. Bermakna ada sifat tunggal tak? Tak ada. Kalau huruf tu dia ada 6 sifat atau 7 sifat, bermakna 5 sifat itu daripada sifat berlawanan, lagi 2 tu berbaki adalah daripada sifat tunggal. Okey, macam mana kita nak susun? Mesti kita kena susun. Okey. Boleh nampak tak? Kalau tak nampak boleh scroll kita punya tu. Tengok saya ingat dah agak dah. Wah, whiteboard ni dah tegak dah ni. Buruk benar. Sekejap Okey. Nasib baik tak saya ingat. Okey, sifat yang pertama kita kena tahu mesti dari sudut udara. Dah lama tak jauhi. Betul tak udara macam tu? Yang kedua, suara. Yang ketiga, kedudukan pangkal lidah. Ini kena ingat ni. Kalau kita tak ingat 5 perkara ni, kita susah nak susun sifat. 4. Yang keempat ni, ruang. Ruang apa? Ruang antara lidah dan lelangit. Tengah lah, maknanya kawasan al-jawf kita tu. Ruang Dan yang kelima, makhraj. Makhraj huruf. Makhraj apa makhraj? Tempat keluar lah. Okey. Udara ni kan dia ada 2. Sama ada, apa dia kat sini? Terlepas udara ataupun tertahan udara. Saya tak tulis lah. Terlepas apa? Hamas. Kan? Betul, udara. Kemudian tertahan udara, jahar. Kemudian suara ada 2 juga. Dia dua-dua ni. Apa dia yang suara? Syiddah. Lawan terlepas udara apa? Rakhawah. Tengah-tengah ni apa? Tawassud. Kemudian bahagian pangkal lidah ni sama ada terangkat atau tidak. Yang terangkat tu isti'la. Yang tidak terangkat tu istifal. Okey, ruang ni maknanya lidah tengah Sama ada dia itbaq ataupun infitah. Ni sekali lalu je lah saya sebut. Nanti saya sebut lagi. Dan yang terakhir bahagian makhraj ni sama ada makhraj sukar ataupun mudah. Yang sukar ni maksudnya yang jauh daripada mulut dengan kita punya lidah, iaitu ismat tu. Yang idlaq ni mudah. Mudah ni maksudnya yang hampir dengan kita punya bibir dan mulut. Jadi kita kena susun ikut pada poin yang ni dulu. Nombor 1 udara, nombor 2 suara, nombor 3 pangkal lidah, nombor 4 ruang, nombor 5 makhraj. Contoh macam ni Cuba kita tengok jahar pada hamzah tu. Okey, nombor 1 bahagian jahar tu apa tadi? Udara kan?
Hamzah ni bila kita matikan. Okey, saya ulang lagi sekali. Huruf ni bila kita matikan baru kita nampak jelas dia punya sifat. Tapi tidak bermakna huruf itu tidak mati, dia tidak ada sifat tersebut. Dia tetap ada tapi tak nampak. Okey, jadi untuk mudah kita belajar sifat huruf ni matikan. Sebab tu dalam buku ni dia matikan semua huruf. Contoh dia bagi apa kat situ? A, I, U kan? Muka surat 33. A, I, U. Okey, dia matikan Hamzah. Kita matikan juga. Kita sebut A. Bila kita sebut A, selepas mati Hamzah, dari segi udara ada keluar tak? Terlepas udara ke tertahan udara? Tertahan. Tertahan. Jadi kat situ kita dah dapat dah jawapan satu, iaitu jahar. Betul? Okey, yang kedua, dari segi suara. Bila kita matikan Hamzah tadi, A, ada tak bunyi suara lagi lepas bunyi Hamzah mati? Tak ada. Tak ada. Ada tak kita baca a fis sama tak ada kan? Mati terus. Jadi dari sudut suara, tertahan suara ke terlepas suara? Tertahan. Tertahan suara. Dah dapat dah yang kedua, iaitu syiddah. Tidak. Kalau kita kan dalam proses belajar sifat ni, mengenal sifat huruf ni, tak payah sebut dalam bahasa Arab dulu pun tak apa. Nombor 1 tertahan udara. Nombor 2 tertahan suara. Contoh gitulah. Tapi sebenarnya dia punya maksud dia adalah jahar dengan syiddah lah. Tapi pelan-pelan, kayu pelan-pelan. Jangan terus masuk bahasa Arab dulu. Nombor 3, pangkal lidah. Okey, ketika kita menyebut Hamzah, saya nak tanya, lidah kita guna tak? Tidak. Tak, lidah tak guna. Lidah kita tu duduk diam-diam kat bawah. Jadi lidah kita tu diangkat ke kat bawah? Diturunkan? Bawah. Jadi antara isti'la dengan istifal kita dah dapat ke belum jawapan dia? Istifal bunda. Istifal. Isti'la tu angkat pangkal lidah. Sekarang ni bila sebut Hamzah, lidah tu duduk je diam-diam kat bawah. Jadi dah dapat jawapan yang ketiga, iaitu istifal. Sama tak dalam buku? Sama. Kemudian yang keempat, tengok pula dari sudut ruang tadi. Ruang antara lelangit dengan kita punya lidah yang bawah tu. Masih lagi Hamzah ini tidak digunakan lidah. Kita kena ingat, Hamzah tidak menggunakan lidah sebab dia bukan huruf lidah. Dia huruf halqum kan. Jadi pangkal tadi tu dia terbuka ke dia tertutup? Terbukalah. Terbuka infitah. Itbaq tu tertutup. Terbuka infitah. Nampak? Dah dapat dah nombor 4 sifat dia, infitah. Dan yang terakhir, Hamzah itu makhraj. Kedudukan Hamzah tu kat mana? Pangkal halqum. Jauh tak daripada mulut kita? Huruf Hamzah ini adalah huruf yang paling jauh daripada kita punya mulut. Jadi dia dikategorikan huruf yang sukar, iaitu ismat. Maka dapatlah kita susun sifat huruf tadi tu ada 5. Dengan syarat kita kena ingat dia punya point tadi. Mesti kita tengok dulu dari segi pertama udara, yang kedua suara, yang ketiga kedudukan pangkal lidah sama ada terangkat ataupun terturun, yang keempat ruang antara lelangit dengan lidah tu tertutup ataupun terbuka, dan yang kelima makhraj huruf tersebut sama ada dia jauh daripada mulut kita ataupun dekat dengan mulut kita. Wallahu a'lam. Maka dapatlah kita menyusun sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut. Boleh? Boleh. Ini saya baru contohkan satu lah, baru contohkan Hamzah. So nanti kita akan cuba susun huruf lain juga. Kita tengok macam mana kita boleh susun ke tak. Kalau kita ikut formula udara, suara, pangkal lidah, ruang dengan makhraj ni, insya-Allah semua orang boleh susun sifat dah lepas ni. InsyaAllah. Boleh. Jadi fokusnya sekarang bukannya hanya pada hukum tajwid, bukan dengung sahaja, bukannya mat-mat sahaja, tapi makhraj dan sifat huruf tu pun penting. Okey, wallahu alam. Ada soalan? Saya nak tanya. Ya. Yang yang makhraj lidah ni kan? Yang nombor 10 tu tu dal ke da? Dal ke ta, tak faham. Sebutan huruf tunggal. Sebutan huruf tunggal dal alif lam. Dal alif lam, bukan dal. Bukan dal alif. Dal alif tu dah jadi da. Dia dah jadi ada baris. Dia dal. To dengan ta tu jangan pula letak tal. Jangan. Yang ada alif lam tu dal je. Dal. To, dal, ta. Dia ujung lidah kat pangkal dekat pangkal gigi. Depan. Bukan hujung gigi bunda. Pangkal gigi yang pengikat gusi tu. Itu tempat dia. Okey, boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Ada lagi soalan lain? Tak ada? Jelas semua?
Ya. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah kita tutup dengan doa untuk kelas hari ini. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah nanti kita akan uploadkan video. Boleh kita ulang kaji balik. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.